Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasul min Allahumma ghnina bi halalin haram wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wid ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la min lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya taqullah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'ayullah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati Allah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antihim ala dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pertama kalinya bulan Ramadan. Mudah-mudahan pengajian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di masa insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita dah masuk fasa yang kedua, dah setengah dah. Fasa yang pertama 10 yang pertama habis dah. Ini dah masuk fasa yang kedua, dah malam 17. Ni dah malam nuzul Quran. Allah tuan-tuan, lajunya masa. Mudah-mudahan Allah terima yang lepas 14 hari, 15 hari, 16 hari. Yang tinggal hanya tinggal berapa hari lagi? 13 hari. Betul? Allah tu. Cuba renung takat mana kita berpuasa hari ni. Maksudnya kita renung la'allakum tattaqun. Ujung ayat 183 tu dah jadi ataupun tidak. Kita tengok, saya ulang balik sedikit ya, bab puasa ni. Walaupun dalam malam nuzul Quran ni, renung satu, hebatnya Ramadan ni. Kata Tuan Guru dalam kitab lamanya, antara hikmah faedah puasa ialah puasa yang sempurna akan menyedarkan hati yang beriman bahawa dirinya di bawah perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba renung kita bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah masuk malam yang ke-17. Tinggal lagi 13 hari. Panjang umur dapatlah kita berpuasa 30 hari. Kalau pendek umur kita, kita berpuasa selama-lamanya. Betul? Betul tak betul? Pendek umur kita. Pendek umur apa? Hidup ke mati? Mati tuan-tuan. Kalau pendek umur kita, kita berpuasa selama-lamanya. Tak ada lagi berbuka di dalam kubur tuan-tuan. Tak percaya tengok kat belakang sana. Ada tak petang-petang ada orang moreh, ada orang nak berbuka di sana belakang sana? Ada? Belakang masjid kita. Ramai tak ramai belakang tu? Ramai tuan-tuan. Kita waktu berbuka, adakah lagi yang bertahlil lagi? Adakah lagi yang berzikir? Ada lagi ke yang berbuka puasa tuan-tuan? Tak ada. Orang putih kata games over. Maksudnya stop apa yang berlaku di waktu hidup. Tu di belakang masjid kita sedang menanti kita. Pasal apa? Kita ni bakal jenazah. Calon-calon jenazah.
yang memang tak terkecuali. Sebab tu bila kita berpuasa, kena faham faedah puasa. Saya ulang balik di sini, mungkin tak tahu dah baca belum kan? Ada 10 faedah yang saya catatkan daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, yang pun dah pergi 7 Ramadan tahun lepas. Allah, dia pergi bulan Ramadan, dia pergi 7 Ramadan, Khamis malam Jumaat. Contohnya hari ni Rabu, betul? Khamis besok, malam besok dia meninggal, 12.32 malam. Hebat tak hebat kematian dia? Memang terlalu hebat. Itulah salah satu kematian yang dicari orang, iaitu pada bulan Ramadan malam Jumaat. Kata Habib Zainal, Datuk Ismail Kamus dah raya di sana, walaupun tak habis 30 Ramadan. Kita macam mana tuan-tuan? Ni renung dah 15, dah 16 hari. Agak-agak dapat tak kita Lailatul Qadar? Pasal apa tuan-tuan? Kita tak boleh tipu Allah Ta'ala tuan-tuan. Kita tak boleh berpura-pura di depan Allah Ta'ala. Allah bagi peringatan sekarang hebat, betul? Hari ni lagi hebat, 3,000, betul? Selangor saja 1,000 tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Elok dulu single number, betul? Single number apa? Bawa 10, betul? Hari ni 1,000. Selangor saja. Satu Malaysia, satu 2,000, 3,000, betul? Dah capai 3,000 balik. Selangor memang tak payah jadi juara Piala Malaysia. Ni tiap-tiap hari dah juara tuan. Allah tuan. Maksudnya kena renung kita. Renung kita, peringatan Allah makin lama makin hebat. Bukan apa Covid memanglah binatang yang kecil yang tak nampak, yang Allah tunjukkan sekarang, yang kita semakin berdebar sampai nak masuk masjid pakai topeng sekarang tuan-tuan. Nak masuk masjid duduk jauh-jauh macam ni walau jiran dekat-dekat, betul? Duduk jauh-jauh macam tak kenal aja. Nampak? Allah bagi SOP, bukan KKM tuan-tuan, bukan MKN. Allah hantar SOP baru pasal perangai kita sebelum ini, yang kemungkinan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah bagi peringatan yang hebat di depan mata, betul? Kuman tu depan mata, betul? Virus tu depan mata. Kalau kita masih lagi sombong kita dengan Allah Ta'ala, kita berperangai macam Fir'aun, kita berperangai macam Namrud, kita berperangai macam kaum Bani Israel. Betul tak betul? Fir'aun Allah hantar ombak dibelah depan mata. Bukan live streaming macam handphone ni, depan mata. Live, no streaming, live betul. Tak faham juga live, siaran langsung depan mata. Fir'aun tengok laut terbelah, betul? Ada tak dalam Quran? Ustaz Fazrul dah baca My Quran Time. Ada tengok tak tengok? Ada follow tak ada follow? Follow tuan-tuan. Dah 10 juzuk tuan-tuan. 10 juzuk saya follow. Saya baca satu muka surat satu hari, dah 10 juzuk sebelum Ramadan. Tak payah kita nak tadarus. Tu kita follow dah, kita dah pakai satu muka surat. Bukan satu muka surat, kita baca pula tadabbur dia. Kita baca pula dia punya terjemahan, kita belajar pula tajwid dia, kita belajar pula lagu-lagu dalam Al-Quran. Betul tak betul? Tu hadiah yang paling hebat yang Allah bagi tuan-tuan. Negara lain tak ada. Negara lain menumpang tuan-tuan. Sebelum ini kalau nak baca Quran di Malaysia, cuma tunggu tilawah Quran antara bangsa. Betul tak betul? Setahun sekali tilawah kebangsaan, setahun sekali. Sekarang Allah bagi tiap-tiap hari Ramadan diulang kaji sekarang. Dah masuk juzuk berapa? 21, 22. Tu. Maksudnya hadiah yang paling hebat, ubat yang paling hebat, vaksin yang paling hebat adalah Al-Quran. Apa yang kita nak bimbangkan bila Allah bagi Al-Quran? Itulah yang Allah bagi. Ayat-ayat Allah Ta'ala. Bila kita renung ayat-ayat Allah Ta'ala, itu mesej
Mesej tu apa? Mesej bukan satu orang. Mesej tu personally untuk kita. Satu ayat tu kita baca, kita tengok terjemahan dia, tadabbur dia, kita tengok mesej tu sebenarnya straight to the point dekat kita. Cuma kita nak tazakkur atau apa tidak. Ada tazakkur, kita tindak macam mana pula selepas dapat ayat Allah Ta'ala. Ni Allah kata dalam Ramadan ada Lailatul Qadar. Ada tak dalam surah, dalam Al-Quran? Ada. Tu hebatnya Ramadan, ada turunnya Al-Quran, barakah dia. Kalau kita tak habis juga Quran, tuan-tuan, habis ustaz, kita orang tadarus. Berapa juzuk? 30 juzuk ustaz. Berapa juzuk seorang? Seorang 1 juzuk je. Berapa tahun dah? Tiap tahun ustaz. Tiap tahun Ramadan kita 1 juzuk je. Tuan-tuan, Allah bagi umur berapa tuan-tuan? Ada 50, ada 60, 70, 80, betul? Kalau takat tu kita baca 1 juzuk tuan-tuan, rugi ke tak rugi tuan-tuan? Rugi tak rugi tuan-tuan? Rugi tuan-tuan kita. Allah bagi ada 6,236 ayat. Kita tak pernah renung satu-satu ayat. Ini Allah bagi depan mata, depan TV. My Quran time. Betul? Maksud dia apa? Masa kita dengan Quran, bukan masa kita dengan dunia. Masa kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dalam Ramadan ni janganlah berpura-pura depan Allah Ta'ala tuan-tuan. Dah 17 hari masuk hari ni, kita masih lagi berpura-pura. Allah tahu tak tahu? Allah tahu tuan-tuan. Allah tahu. Contoh yang baru dibaca surah At-Taubah. Ustaz Fazrul baca surah At-Taubah baru ni. Rasulullah SAW mengajak orang-orang yang berlakon, iaitu orang munafik. Termasuk orang munafik, diajaknya berperang. Bila berperang, diajak macam-macam alasan. Bukan pergi masjid tuan, pergi perang. Macam-macam alasan. Family problem, macam-macam alasan. Bila Nabi balik daripada perang, dia terus jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mohon ampun dan maaf ya Rasulullah. Aku banyak kerja, aku banyak meeting, aku banyak keluarga tuan-tuan. Jaga anak ya Allah, macam-macam dibagi. Nabi kata apa? Nabi tak marah tuan-tuan. Sayangnya Nabi, hebatnya Nabi, Nabi maafkan. Tapi ingat, Allah mengintai perangai kita tuan-tuan. Allah tahu tak tahu munafik ni? Allah tahu. Kita jangan jadi macam tu tuan. Ya Allah bagi Ramadan 30 hari. 30 hari Ramadan Allah beri yang ini. Kalau kita tak kejarkan Lailatul Qadar, Allah tahu tak tahu tuan-tuan? Tahu tuan-tuan. Kalau kita puasa ni pun kita tak serius, kita puasa, sahur kita tu pun malam-malam air kosong je. Serius tak serius? Tak serius. Sahur air kosong, tak menyungguh kita berpuasa. Kita kalau betul-betul bulan puasa ni menyungguh, bila nak tarawih ni kita maghrib dah sampai. Bila maghrib sampai menyungguh betul. Tarawih bersemangat, tak kira 8 ke 20, betul? Bersemangat kita, tunggu. Risau tak dapat tarawih. Nampak? Menyungguh. Bila berpuasa kita dah niat, tadi dah niat puasa, betul? Menyungguh. Dah nampak tanda-tanda menyungguh. Besok bangun pukul 5, pukul 4 kita sahur. Menyungguh tak kita berpuasa? Menyungguh. Pada sahur, bila bersahur ada barakah. Pukul berapa sahur? Pukul 5. Boleh lagi tak? Boleh lagi. Sahur bukan pukul 1 tuan-tuan. Sahur bukan pukul 2. Itu bukan sahur. Itu apa? Supper. Orang Indonesia kata supper. Nampak? Makan malam. Tak ada bab barakah. Nabi ajar bersahur waktu akhir-akhirkan. Betul? Dilewat-lewatkan bila bersahur. Lewat bukan lepas subuh tuan. Lewat tu dah hampir-hampir imsak. Betul? Tu kita ada waktu imsak. Berbuka puasa disegerakan. Tapi jagalah minit-minit itu. Tok Bilal yang kena sekarang jadi mangsa. Betul? Kan? Jadi isu baru ni, Tok Bilal terazan 3 minit awal. Batal lah. Apa masalah? Jangan dipitikaikan.
Kita zaman digital tuan pun silap tuan. Tok Bilal bukan macam tiang TNB tuan, tegak tak boleh goyang. Tak. Tiang TNB pun kalau lori kontainer bantai bengkok tak? Bengkok juga tuan, tumbang terus. Ada kesilapan. Sebab tu berhati-hati. Kalau dulu dia tak pakai digital, dia pakai apa? Matahari, betul? Bulatan matahari tu kalau ini kaki langit, bulatan matahari bulat tu tenggelam satu bulatan tu, confirm boleh buka puasa. Tu maghrib. Contoh dulu. Tuan tengok dulu. Ini kita sekarang digital. Memang ada kesilapan, ada kelemahan. Tapi ingat, dulu di Selangor, di Kelang, kata Datuk Isri Gamus, saya tak lupa cerita tu. Dulu berbuka dengan bunyi meriam istana. Ingat tak ingat orang lama-lama? Meriam istana Kelang tu. Bunyi yang meriam tu confirm dah masuk maghrib. Satu hari tok guru saya Datuk Ismail Gamus pun join juga masjid di Kelang tu berbuka puasa. Bunyi yang meriam Allahumma lakasum tu. Apa jadi tuan-tuan? Tengah-tengah makan kurma ada lagi satu bunyi meriam yang kuat. Rupanya yang pertama tu bukan meriam istana. Yang kedua tu meriam istana. Yang pertama tu meriam buluh, tuan-tuan. Nampak? Batal tak puasa? Tok guru saya batal. Dia kotak. Apa nak sibuk? Apa nak dikecoh kan? Nampak? Kelemahan kita manusia memang lemah. Tu kena renung tuan bab-bab tu. Hati-hati. Boleh tuan? Saya perhati dia ni, takut ni bergerak ni. Apa? Sejadah, cuba tengok line dia. Tolong tengok. Takut sengit. Kadang-kadang kiblat kita betul dah, tapi bila kitanya sejadah tu sengit sikit, bukan ke kiblat, ke mana? Ke Barcelona tuan-tuan. Tu jangan main-main. Tu 1 degree tu lari kiblat kita jauh tuan-tuan. Kita bukan dunia ni flat 4 segi tuan-tuan. Dunia ni globe. Bila globe lari ke tempat lain, jauh, tak ke Barcelona, ke Real Madrid. Betul? Tu kena renung tu bab. Tu faedah yang pertama. Saya teruskan. Faedah warna pertama, bila kita berpuasa, kena ingat darjat puasa kita, darjat kita dinaikkan. Pasal apa? Pahala dia Allah yang punya. Pahala puasa Allah punya. Pahala semayang dikira orang. Betul? Pahala semayang dikira orang. Semayang jemaah 1 kali 27 bagi orang-orang bujang. Kali lagi 1000 malam. Malam apa tu? Lailatul 1000 bulan. Betul? 1000 bulan, bukan 1000 malam, 1000 bulan. Allah. 1 bulan ada 30 malam. Betul? 1000 bulan kali dengan 1 kali dengan 27. Orang bujang. Orang kahwin 1 kali 27 kali 70 kali 1000 bulan. Itu baru kahwin 1. Betul? Kalau 2, 3, 4, hebat tak hebat pahalanya? Jangan dikira isteri orang tu, kira pahala tuan-tuan. Kalau beranilah. Kalau tak berani, tak payah cerita. Itu yang ke berapa? Pertama. Yang kedua, faedah puasa, kita dihapuskan dosa. Dosa kita dihapuskan. Tadi daripada dosa Ramadan lepas sampai Ramadan ni. Tapi yang ini yang kita risau. Pasal apa yang ini risau? Pasal Ramadan lepas kita berada di rumah. Betul? Selesa kita. Puasa semua gemuk-gemuk belaka. Pasal apa? PKP pertama. Betul? Allah tak bergerak tuan-tuan. Online saja. Nampak? Makan online, gerak pun online. Habis tuan-tuan. Yang ini kita risau. Pasal apa? Hari-hari TV Al-Hijrah tulis, kemungkinan ini Ramadan yang terakhir. Betul tak betul? Bimbang tuan-tuan. Kalau Allah buat, boleh tak boleh tuan? Kalau Allah nak buat, boleh tak boleh? Ramadan ini Ramadan terakhir. Boleh tak boleh? Boleh tuan-tuan. Baru dah Allah tenggelamkan kapal selam. Musabab ni jangan ceritalah. Musababnya ni Allah tenggelamkan kapal selam Indonesia. Betul? Karana apa? Susah nak sebut. Betul? KRI lah dia. Tenggelam kapal besi tuan, buatan Jerman. Betul? Tenggelam, pecah 3. Allah tuan. Mati tak 50 orang? Mati. Allah boleh buat tuan-tuan. Allah boleh buat.
Kalau tak percaya, tuan-tuan baca Al-Mulk. Ya, pemerintah yang paling hebat, pentadbiran paling hebat dalam dunia, dalam alam ni adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca hari-hari Al-Mulk, Tabarakallazi. Betul? Cuba renung dia punya isi tu. Hebatnya, hebat. Maksudnya kita kena renung, ya. Bila Allah nak hapuskan dosa, macam-macam. Ini kita kena renung. Kalau takut ini Ramadan yang terakhir, Allah boleh buat, tuan-tuan. Macam-macam boleh buat. Kalau Allah nak buat, mati senyap. Betul? Mula-mula orang tua yang mati. Betul? Lepas orang tua mati, apa jadi? Orang yang sedang-sedang mati, slowly. Boleh tak boleh? Boleh. Allah boleh buat smart, cool mati. Allah rata tak? Rata, tuan-tuan. Pasal dulu pernah Allah ratakan satu-satu kaum. Tak ingat ayat mana, tapi Allah ratakan serata-ratanya. Ini kena renung kita. Maksudnya kita betul akan rata-rata, tapi persiapan kita setelah kita diratakan, tuan-tuan. Cuba renung. Ni Ramadan yang terakhir kita bimbang. Cukup kalau boleh, tuan-tuan. Buatlah menyungguh-nyungguh kita ni nak kejarkan Lailatul Qadar. Jangan dibiarkan berlalu, tuan-tuan. Cari dengan Quran kita, dengan zikrul kita, dengan qiyamulai kita. Tak payah tunggu masjid qiyamulai, tuan-tuan. Kita yang qiyamulai. Boleh, tuan-tuan? Tu. Yang keempat, yang ketiga, kita bila berpuasa memecah nafsu kita. Bila kita berpuasa ni, kita dipecahkan nafsu. Nafsu syahwat, nafsu makan kita. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Manageable, orang putih kata. Bila berbuka puasa tu berpada-padalah. Kata Ustaz Somad ni, kita ada bab qanaah. Pan puasa tu la'allakum tattaqun. Ujung dia takwa. Takwa ni kata Ustaz Somad, tawaduk, qaf qanaah, waw wara, ya yakin balasan Allah Taala. Tawaduk, malu kita, rendah diri kita dengan Allah Taala. Bila berpuasa kita rendah diri. Tadi kita berdiri, kening kita ke atas. Betul? Tinggi. Bila kita sujud, kening kat mana, tuan-tuan? Atas lantai. Lagi rendah tempat kita buang najis, tuan-tuan. Punggung kita. Tu tawaduk kita bila puasa. Bila puasa jangan menyombong. Ni kadang-kadang susah, tuan-tuan. Puasa. Tapi tak boleh. Kereta dia tak boleh potong. Betul tak betul? Orang naik kereta lain pesen, kan? Dia punya karakter masuk dalam kereta tu lain. Masuk je kereta, dia tukar karakter lain. Jadi alien dia. Tu tak alien. Walaupun kereta tu taklah se-alien kereta tu, ya? Kereta kancil tebu je. Tak boleh potong, tuan-tuan. Bila dipotong, dikejarnya balik, dipotong balik. Puasa, tapi tawaduk tu tak ada. Saya tak lupa Tuan Guru Harundin cerita. Sahabat dia di Bangi beli kereta Ferrari, tinggal RM1, 1 juta. Sebelum sampai dekat Serdang tu, nak sampai Bangi tu, ada kereta, tak tahu brand apa, potong kereta Ferrari yang dia baru beli satu hari. Tak puas hati dia, dikejarnya kereta tu sampai Seremban, potong balik. Dah potong, patah balik ke Bangi, tuan. Allah, tuan, dia punya geram, malu, rupanya malu. Aku beli kereta mahal dipotong orang tu. Allah, tuan. Allah Akbar. Tu, jaga. Bab tawaduk tu kita jaga. Boleh, tuan? Puasa tu tawaduk, rendah diri, janganlah sombong. Ini kadang-kadang sombong kita. Apalagi dengan rumah Allah Ta'ala. Nak mendidik kita tawaduk ni. Lalu depan masjid, buat tak tahu, siap look tempat lain. Allah Allah, janganlah. Rupanya dia takut belakang masjid. Apa dia? Kubur, tuan. Ingatkan dia nak pergi masjid. Tak. Tapi bulan puasa, alhamdulillah, ramai datang masjid. Betul? Ramai. Memang ramai. Ni datang ramai. Yang tak datang lagi ramai, tuan. Betul. Nanti bulan puasa ramai. Pasal apa? Dia lembik. Pasal puasa ni lembik. Tujuan puasa lapar. Bila berpuasa lembik, selembik je. Tu kadang-kadang tengah hari dia sampai. Tengah hari yang tak pernah sampai tu sampai. Ingatkan dia semayang duduk tepi tempat wuduk tu, ada tangki air kan, tak tepi sejuk. Wah, lemah, tuan. Tu tawaduk lain tu, tuan. Jaga. Tawaduk, qaf qanaah.
cukup apa yang kita buka puasa. Ni dididik kita bila berbuka puasa. Tu sebab tu kita kata kita tahun ni dah tak boleh makan puasa di buka puasa di masjid, betul? Saya tanya kawan tadi, tak ada iftar Ustaz. Tahun tak ada iftar. Ada bungkus bawa balik, betul? Pasal apa? Dulu perangai kita waktu sebelum Covid, sombong kita. Makan melimpah ruah, betul? Allah, tak percaya dulu tahun 2018, 2017, macam-macam. Dia siap tulis dekat list board, whiteboard tu. Malam pertama Ramadan, kambing mandi. Betul? Malam kedua, kambing tak mandi. Malam ketiga, nasi pusing. Betul? Kambing pusing. Macam-macam. Akhirnya pembaziran berlaku. Dikatakan alam sekitar, bila Ramadan berlaku sebulan tu macam bukit makanan yang tak basi dibuang. Maksudnya tak basi apa? Makanan yang elok lagi, makanan yang berbaki. Beli kuih 5-6 bungkus, yang makan sebungkus saja, yang 5 bungkus terbuang macam tu dengan plastik. Macam gunung dibuang 30 hari. Itu yang ulama Mekah bagi tahu. Sebulan Ramadan berlakunya, ingatkan ada keberkatan, tak ada, hilang. Barakah tu hilang. Pasal apa? Makanan melampaui batas. Sahur pun macam tu, buka puasa macam tu. Tak ada qanaah tu. Tolong tuan-tuan, ni jaga. Itu peringatan Allah Ta'ala. Yang ketiga, taqaf warak. Warak tu apa? Warak bukan duduk masjid kan. Duduk masjid subhanallah tu kan warak. Ya, warak ni dia datang masjid tengah hari Zuhur Ramadan, dia ambil wudu, tak berhenti dia meludah. Pasal apa? Dia bimbang nak takut tertelan air wudu. Wahal air wudu tu halal, betul? Halal. Tak berani dia nak telan. AJK pun tak pernah cek. Ada kan bila ambil wudu tengah hari waktu puasa, ada tak AJK cek? Minum kan? Tak ada. Warak dia Allah perhati tuan. Tu takut dia ambil yang halal pun ambil, apalagi yang haram. Apa? Bila yang haram Allah hantar SPRM. Betul tak betul? Tu contoh. Allah hantar SPRM, bukan saja SPRM hantar. Allah hantar SPRM untuk apa? Takut dia berketurunan makan mentedarah yang haram. Betul tak betul? Allah tuan-tuan, dalam Quran dah tulis yang haram tetap haram, bukan rasuah aja, lain macam pun ada tuan. Batu kita minta biar pemerintah ni berhentikan terus yang haram, berhentikan terus benda-benda yang sosial yang melibatkan yang haram. Mohon Allah Ta'ala makbulkan doa kita waktu bulan Ramadan ni, biar pemerintah faham yang mana hak, mana yang haram, yang mana yang halal. Minta pemerintah faham. Ada ditulis dalam Quran? Ada. Betul? Ustaz Fazrul baca dalam Al-Quran Tan, arak itu haram. Betul tak betul? Judi itu haram. Cukai dia tinggi. Betul? Cukai arak tinggi. Allah, tuan. Nampak? Kita bimbang. Kita dapat sumber yang haram, sumber yang subhat yang haram. Kita bagi-bagikan kepada rakyat, kita bagi-bagikan kepada tahfiz, kita bagi-bagikan benda-benda pondok pesantren dengan sumber yang haram. Memang tak nampak haram, tapi sumbernya, asalnya haram, kita distributkan. Akhirnya budak tahfiz pakai, budak pondok pesantren pakai. Akhirnya jadi apa pondok tersebut tuan-tuan? Macam-macam tuan-tuan. Benda yang sumber yang haram makan jadi nasi jadi darah pam ke jantung naik ke otak. Ada 2 otak akan terima, satu yang negatif, satu yang positif. Yang positif alhamdulillah halal, yang negatif confirm itu yang haram. Kita mohon, kata Tuan Guru Ni Abdul Aziz dalam tafsir surah Yunus dia, ya, apa dia kata? Bila dah terlanjak yang haram, maksiat yang haram, kata Ni Aziz, apa dia kata? Ghostan. Tahu ghostan? Berhenti berundur kita, patahlah balik dengan Allah Ta'ala, patahlah balik dengan Al-Quran, ayat-ayat Allah Ta'ala. Boleh kita boleh? Bukan tak boleh. Allah tunggu taubat kita tuan-tuan. Bukan Allah tak tunggu, Allah tunggu.
Kita yang menunda-nunda, tuan-tuan. Janganlah. Ni Allah bagi peluang sebulan Ramadan. Betul. Sebulan Ramadan Allah buka seluas-luasnya pintu syurga. Kata Ustaz Wadi, memang betul Allah buka pintu syurga, dibuka seluas-luasnya sebulan ni. Apa jadi dengan 11 bulan? Confirm pintu syurga tutup. Ni bulan Ramadan Allah buka. Nak tunggu apa lagi, tuan-tuan? Kita nak ke kubur, betul? Bukan jauh pun korang sini. Kubur mana, tuan-tuan? Belakang masjid, tuan-tuan. Allah, kalau tak percaya lepas kuliah ni, lepas tazkirah ni, pergi ke belakang. Gelap ke terang, tuan-tuan? Gelap ke gelap? Gelap ke terang? Terang. Cuba pertama ni, lepas ni ada seorang tukang panggil tukang gali kubur, kita gali yang fresh kali. Lepas tu kita masuk seorang, kita kambos dia. Tapi jangan lupa, nanti buka balik. Tanya dia, gelap ke terang? Gelap, tuan-tuan. Gelap segelap-gelapnya. Inilah Ramadan yang nak menerangkan kita. Tolong, tuan-tuan, jangan main-main dengan kemurkaan Allah Ta'ala. Yang keempat, faedah puasa, terasa payah. Bila kita puasa ni, ada payah orang miskin rasa, tuan-tuan. Orang gelandangan rasa tak makan. Betul tak betul? Payah, tuan-tuan. Terasa payah. Miskin. Kata kawan saya yang NGO ni, yang hantar beras, hantar makanan pada musim COVID ni, dia kata, Ustaz, jangan fikir rumah orang tu ada kereta, ada 2 biji kereta, ada motor, dalam rumah tu ada beras, tuan-tuan. Jangan fikir, belum tahu ada beras. Ada yang seminggu, 2 minggu tak ada beras, tak ada makanan, malu nak minta. Tuan-tuan, ada, tuan-tuan. Tolong tengok jiran-jiran kita di taman, di kampung. Jangan dibiarkan macam tu je. Ada yang menderita tak makan, tuan-tuan. Tolong, ni zaman COVID. Sebab tu bila puasa, kata Datuk Ismail Kamus, orang fakir kata apa? Orang miskin kata apa? Apa benda kita nak buka puasa hari ni? Betul? Orang miskin. Orang kaya, restoran mana kita nak makan? Orang politik, siapa pula kita nak makan? Betul tak betul? Tak berhenti, dan orang politik ni tak berhenti. Dia terlupa cerita Sayyidina Umar. Umar nak dilantik jadi khalifah, menangis, tuan-tuan. Umar ni gedebe orang Kelantan kata, ganas, garam. Sebelum Islam lagi garam. Bila dia ni terlampau garam. Macam contoh, tengok tak ahli gusti yang datang nak melawan pakai keranda tu, apa nama dia? Selalu tengok tu kan. Undertaker kan. Bila nak bergaduh dia, orang lain pakai jaket besi apa semua, dia datang pakai keranda, tak risau nak lawan dia, tuan. Muka pucat je, tuan. Tu Undertaker. Dengan cerita dia pun dah pakai serban, tuan-tuan. Tahu serban? Kemungkinan besar dah masuk Islam. Yang tengok dia daripada zaman tape besar tu, tak pakai lagi serban, tuan-tuan. Faham tak faham tu? Tu Umar ni ganas, garang. Bila nak dilantik jadi khalifah nombor 2, menangis Umar. Berbeza dengan orang sekarang, tak dilantik jadi pemimpin, dia meraung-raung menangis, tuan-tuan. Tu faham tak faham? Sendiri faham ya. Tu. Yang kelima, menyempurnakan ketaatan. Bila kita berpuasa, kita sempurnakan ketaatan. Tu wajib berpuasa. Bila kita puasa ni wajib, perintah Ramadan, tak boleh elak. Kecuali Rejab, Syakban, betul? Puasa sunat boleh elak. Tapi rugi tak? Rugi. Puasa sunat Rejab tak buat rugi, tuan-tuan. Kita sudah dah makan sahur elok, puasa nak sahur, betul? Dah sahur elok, nak puasa sunat Rejab, pertama Rejab, tiba-tiba pagi tu nampak nasi berasap-asap, ayam rempah, tuan-tuan. Nasi lemak, kukus ayam rempah. Jadi tak puasa? Minta maaf, hari ni saya uzur, dia kata. Tak jadi puasa, tuan. Akhirnya Rejab pun habis, Syakban pun habis. Rugi tak rugi? Rugi, tuan-tuan. Ni Ramadan, nasib baik Ramadan wajib, tuan-tuan. Kalau tidak ditangguh juga Ramadan tu. Lepas Ramadan ada tak puasa sunat? Ada tak ada? Ada, tuan-tuan. Bila? Puasa
hari 6, betul? Puasa 6 hari tu bila boleh start? Bila? Raya kedua. Allah, tuan-tuan, nampak? Kalau boleh buat tu, alhamdulillah. Susah ustaz, lemang panas, rendang tak basi lagi tu. Tu, janganlah tuan-tuan. Sampai bila kita nak makan? Betul? Sampai bila kita nak makan? Tu, kalau boleh buat awal-awal lagi. Jangan buat 25 Syawal. Faham 25 Syawal? Itu yang diminta saya buat fatwa. Ustaz, puasa 6 tu kita tukar puasa 5. Boleh tak? Kenapa? Saya puasa start 25 Syawal. Tak cukup 6 tuan. Ditukar, dia suruh saya fatwa puasa 5. Tu silap tuan. Rugi tak? Rugi. Ada lagi satu puasa lepas puasa 6. Apa dia? Puasa sunat hari Khamis dan Isnin. Ada satu lagi nak raya haji. Puasa apa? Puasa sunat hari Arafah tuan-tuan. Tolong catat. Besok raya haji, hari ni tu hari Arafah. Jangan miss, kata Datuk Ismail Kamus. Dia pesan. Kalau anak murid dia tak puasa sunat hari Arafah tu, dia panggil anak murid yang koman. Teruk sangat tuan. Dah mengaji tak nak buat puasa sunat hari Arafah. Pasal kita tak boleh pergi Mekah, kita boleh berpuasa di sini. Boleh tuan-tuan? Itu antaranya. Yang ke-6, faedah puasa bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Faedah dia, kita bersyukur, nikmat yang hebat, betul? Dapat Ramadan, dapat COVID, dapat Al-Quran time. Hebat tak hebat? Hebat. Walaupun dapat PKP, betul? Jangan risau. Ni tak dapat rentas negeri, betul? Confirm dah? Confirm. Selangor confirm. Kita buat apa? Kita rentas desa je. Boleh tak boleh rentas desa? Ingat tak rentas desa? Apa ni rentas desa? Berlari daripada sekolah, balik sekolah balik, betul? Tu sekolah, nampak? Tak apa je kan? Tak dapat rentas negeri, tak dapat rentas desa, tak payah risau. Yang kita bimbang, kita tak dapat rentas titian sirat. Itu yang paling payah tuan-tuan. Pasal apa? Jembatan dia bukan macam jembatan Pulau Pinang ataupun Putrajaya. Jembatan dia macam sehelai rambut yang tajam. Titian sirat. Tu kalau lepas rentas, alhamdulillah. Boleh tuan-tuan? Itu kena prepare. Yang ke-7. Yang ke-7, faedah puasa ialah mengelak daripada lintasan maksiat. Berhentilah maksiat tuan-tuan, cukup. Dah Ramadan ni dah 17 hari, berhenti. YouTube, Korea, apa semua tu cukuplah. Berhentilah. Malu kita dengan Allah Ta'ala. Allah tengok perangai kita. Orang ni nak Lailatul Qadar ke tidak? Dengan movie tak berhenti, dengan YouTube tak berhenti. Allah tengok tak? Allah bukan tengok tuan-tuan. Allah melihat, Allah tidak melihat. Allah mendengar, Allah tidak mendengar. Allah mengintai kita tuan-tuan. Kalau Allah mengintai kita, nampak ke tak nampak tuan-tuan? Allah mengintai tuan-tuan. Jangan main-main dah. Tak terdaya kita. Yang dalam dada ni yang kita fikirkan pun terkena juga tuan-tuan. Sebab tu kata ahli sufi, orang yang berpuasa dah sahur, dah pagi-pagi, dah sahur dah, subuh. Lepas tu duduk termenung, lepas waktu syuruk, waktu duha dia termenung, dia renung pokok kelapa. Tahu pokok kelapa? Ditenungnya pokok kelapa tu, duduk kat kampung Puchong, tengok pokok kelapa, bergegar pokok kelapa tu. Pokok kelapa tu apa? Habis aku ditebang. Pasal dia tahu tuan tu nak tebang dia, bukan nak kelapa dia. Dia nak apa? Umut kelapa tu. Nak digulainya cili api dengan daging salai. Pagi-pagi yang sahur tadi sendawa tak habis lagi. Tak sendawa lagi. Tapi dah terfikir petang ini nak mentadalah apa. Kata ulama sufi, habis pahala puasa dia itu. Puasa tak batal, pahala tu habis. Sebab tu jaga, kata Datuk Ismail Kamus, ramai orang bimbang batal puasa. Tidak ramai bimbang batalnya pahala puasa. Dia bimbang, nak korek hidung takut, nak korek telinga takut, telinga gatal, tak berani. Padahal Allah buat jari ni memang tak boleh tembus ke gendang, betul? Bimbang, nak cabut gigi pun tak berani. Tunggu raya pertama baru cabut gigi. Padahal cabut gigi ke dalam ke keluar? Cabut gigi keluar ke dalam? Keluar. Mana ada orang cabut gigi ke dalam? Kecuali sepanah dia tu tertinggal dalam, betul? Tertelan pula masa tu.
Tu confirm batal. Pak, pasal apa? Bimbangkan batalnya puasa. Tidak ramai orang bimbangkan batal pahala puasa. Tu elakkan pada lintasan maksiat. Yang kesembilan, ada dua kegembiraan bila berpuasa, iaitu pertama bila kita berbuka. Betul? Sebab tu bila berbuka tuan-tuan, jangan miss doa. Waktu-waktu dekat-dekat buka tu jangan miss. Itulah waktu paling mustajab untuk berdoa. Jangan dikejarkan lauk, jangan dikejarkan kuih. Doa tu yang penting, zikrullah. Kemudian lepas dia buka puasa, kita baca doa, Allahumma lakasumtu. Pasal apa? Rezeki yang telah aku telan. Tu doa dia lepas, adabnya sebenarnya. Lepas tu jangan bangun terus termenung. Aku tadi puasa ke tidak, guys? Daripada subuh tadi, imsak tadi sampai maghrib, betul ke aku puasa? Cek. Bimbang. Ya, takut tak diterima. Tu yang kata Nabi, dapat lapar dan dahaga. Bimbang kita. Bila kita bimbang, kita harap kita doa kepada Allah Ta'ala. Bila berdoa, kita sangka baik terus pada Allah Ta'ala, minta Allah terima puasa kita. Boleh tuan-tuan? Sama kita semayang tadi. Kita semayang, habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita termenung jawab, aku tadi terawih ke tidak ni? Betul? Kadang-kadang bukan terawih, dia cuma ikut. Dah 17 hari dia terawih, dia akan automatic follow tuan. Dia follow. Start, Tok bila bagi tahu dah terawih, dia ikut. Mula-mula tak tidur. Rakaat pertama memang tak tidur. Rakaat yang kemudian tu dia follow. Sampai rakaat yang ke-7, ke-8, Tok Imam baca Assalamualaikum warahmatullahi. Dah habis terawih dia. Dalam hati tu kata. Teruknya Tok Imam, lajunya dia baca. Dia marah balik Tok Imam. Dia tak sedar 8 rakaat dah habis. Kat mana tuan? Hilang. Keberadaan hati dia waktu sembahyang tu hilang ke mana? Tu jaga tuan. Nak termenung sikit waktu lepas sembahyang. Yang kedua, bila kita berbuka puasa, satu lagi ialah bila kita menghadap Allah Ta'ala besok. Seronok kita menghadap Allah Ta'ala. Cukup 30 hari kita puasa, kita grip betul-betul pahala dia. Besok satu Syawal Allah panggil kita. Boleh ke tak boleh? Boleh dah. Pasal kita dah siap. Raya ustaz, tak payah raya tuan. Raya besok sana. Ni kita cukup betul-betul pahala dia. Boleh tuan? Ini dibimbangi. Yang akhir sekali bila kita berpuasa ialah puasa yang khusus. Ni puasa kita ni puasa yang khusus. Pasal apa? Puasa kita ni yang mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Bukan puasa yang umum. Puasa umum tu cuma jaga batal pahala, batalnya puasa kita. Yang khusus ni kita jaga batalnya pahala puasa kita. InsyaAllah takat tu malam ni nak cerita tak cukup masa tuan. Ni dah satu buku, baru satu muka surat. Buku Ramadan tebal ni tuan-tuan. Tolong cari baca sendiri. Ada satu buku ni tebal, tak cukup setahun nak baca tuan-tuan. Yang terbaik datangnya daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Saya mohon sangat tuan-tuan malam ni, mohon doakan, mohon aminkan. Satu untuk anak saya yang di Turki, ada 3 orang sedang mengaji kitab. Dah tahun akhir, mohon doakan. PKP sana dahsyat tuan-tuan. Sana dah 4.7 juta yang kena. Ni kata Presiden tadi, diteruskan perintah berkurung lagi kuat 2 minggu ni. Sampai raya pun masih perintah berkurung. Mohon doakan tuan, ada 3 orang tempat yang berlainan. Memang zon merah senantiasa. Tu pasal 4.7 juta. Yang recover pun 3.8 juta. Tapi dia still manageable lagi di Turki. Boleh tuan-tuan, mohon doakan. Kemudian satu lagi, ayah saya di ICU sekarang. ICU sedang kritikal juga. Kita doakan malam ni, mohon mudah-mudahan dia cepat sembuh. Mohon tuan-tuan, di polisi insya-Allah. Yang terbaik datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wasahih jasadana wan nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa ani syarrina wa qdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami.
Terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi azam. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala bis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an azjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli jabbarin ani wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qadaisu wa min syarri kulli badabah anta akhizum bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasughu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa Allah. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la yahdi bil hasanati illa Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tahassanna bi jabaru wa tasamna malakut allazi la yamud yasrifanna al bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.